Shower tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ويفكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم رزقنا وعز من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وحسن أقوالنا وأفعالنا ونيتنا وفروجنا من الفواحش واجعل لنا دائمين مطمئنين ورادين وكاملين ومحفوظين واتباع عبادك المعصومين وارزقنا أن نكون من عبادك المخلصين ونعوذ بك دائما أبدا من كل الصفات المذمومة أمارة لوامة وملهمة وشر ما خلق يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا ظاهرا وباطنا. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat temu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Dah lama saya tak datang sebabkan PKP dan PKPB pun tak dapat nak datang. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur dapat bertemu dengan tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ada jamaah muslimah, itu tenaga jamaah muslimah. Tajuk hari ini berkaitan dengan peristiwa-peristiwa penting di bulan Ramadan. Hari ini malam yang 17 Ramadan. Betul kan? 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan. Apa peristiwa yang berlaku pada 17 Ramadan? Yang pertama sekali, turunnya kitab Injil. Kan? Ketiga, bukan 17, 13. 13. Tak ada yang tegur saya. 17 Quran. Malam ni malam yang 13, tak silap saya. Malam 14. Betul. Mungkin saya tengok kalender silap kot. Semalam ni. Kalau malam yang 14, malam yang 13 turunnya kitab Injil. Turunnya kitab Injil dapat Fathu Baitul Maqdis oleh Sayyidina Umar Al-Khattab pada hari yang 13. Andalus pun bukanya Andalus, iaitu di Andalus ke ni tempat yang tukar jadi gereja dan sebagainya, pun pada harinya hari ke-13. Hari yang ke-14 Ramadan. 14 Ramadan banyak peristiwa-peristiwa peperangan-perangan sahabat-sahabat Nabi SAW buka pada negara tempat-tempat. Pemulanya bukanya batu pertama Universiti Al-Azhar pada malam hari yang 14 Ramadan. Maka itu peristiwa-peristiwa yang berlaku pada 13 dan 14. Dan saya akan bawa hadis Nabi SAW berkaitan dengan apa keinginan Nabi SAW dan sahabat-sahabat.
daripada kitab Al-Munabbihat daripada Imam Al-Asqalani, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu. Sebelum saya nak masuk ke situ, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pengusaha-pengusaha masjid dan pengusaha-pengusaha surau bakal masa akan datang, kluster-kluster sekolah dia tutup hanya dalam masa 4 hari. Selepas tu 2 hari. Mana-mana kluster masjid ataupun surau ada kekuatan masjid dan surau buat aduan terhadap majlis agama. Sebelum datangnya Ramadan, saya dapat khabar perempuan tak boleh sembahyang 5 waktu. Tetapi jamaah perempuan pergi naik Jabatan Agama kata, kenapa tak boleh sembahyang 5 waktu? Diizinkan mereka sembahyang 5 waktu. Menunjukkan kita kena ada bersuara dengan Jabatan Agama. Jangan diam. Masjid tak dielok ditutup. Lepas tu angka-angka daripada hospital dan sebagainya, benda-benda tu banyak keraguan. Tipe ada kluster masjid, kita boleh minta selepas 2 hari untuk dibuka sebab sekolah 2 hari saja. Kenapa masjid nak 14 hari, 10 hari? Maka kita kena ada orang Islam beriman, kena jaga rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya rahmat sentiasa turun, terangkat balak-balak yang tidak diingini. Tempat yang mengangkat balak mana? Masjid dan surau, bukan rumah. Rumah tempat bergaduh, kan? Kalau masjid selamat, rumah selamat. Masjid tak selamat, rumah tak selamat. Lihatlah peristiwa tsunami. Ingat balik tsunami. Allah Ta'ala tinggalkan masjid-masjid. Untuk apa? Nak bagi tahu ini rumah aku. Orang kena hidupkan cara baik. Amalkan macam mana yang diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana macam kapet yang kita duduk ni, Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Kapet ni kapet bentuk tempat Masjid Nabawi. Kalau merah bukan tempat, kan? Alhamdulillah, surau ni menggambarkan kita duduk di Masjid Nabawi yang kecil, yang tempat yang orang berebut nak sembahyang kat situ. Maka saya sambung kitab Munabbihat. Dalam kitab Munabbihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan 4 orang sahabat. Bila duduk dengan 4 orang sahabat, Nabi SAW keluar menceritakan satu benda yang paling disuka di atas muka bumi ni. 3 benda yang biasa kita dengar dan tahu. Pertama sekali ialah solat. Nabi SAW sangat menyukai solat. Dan Nabi SAW jarang jumpa semayang kat rumah 5 waktu, semayang di masjid. Tiba-tiba kita lebih hebat daripada Nabi, jangan. Jangan kata lebih khusyuk saya semayang kat rumah daripada masjid. Jangan. Nabi tak pernah tak semayang, tak pernah, jarang, kecuali sakit sahaja yang menyebabkan dia semayang kat rumah. Kalau dia sihat walafiat, boleh pergi, boleh dipapah, dia akan dipapah semayang di masjid, sebelah Masjid Nabawi. Yang kedua, iaitu Nabi SAW suka wangian. Itu sunnah Nabi SAW. Wakaf letak wangi-wangian, kita pakai wangi-wangian, itu semua sunnah. Sunnah yang datangkan rahmat. Bila kita, apa yang kita buat, apa yang dibuat oleh Nabi SAW, zahirnya, dan cakapannya dan nasihatnya, semua dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nombor 3, imra'atun salihah, perempuan yang taat pada suaminya yang salihah. Perempuan yang tak taat pada suaminya, pening suami je. Suami tak boleh buat kerja kalau isteri buat masalah. Zaman sekarang ni, waktu PKP dan sebagainya, orang nak bunuh diri, hampir saya dengar cerita, kalau ikutkan diorang bagi hampir dekat 2,000 orang, kan? 2,000 orang masa saya ada. Lepas masa tu saya dapat bulan begini, tahun lepas, tahun ni lebih. Polis pun bagi tahu kat saya, ada polis tembak diri sendiri sebab stres dengan keadaan kerjanya masa dalam keadaan PKP pada bulan 3 sampai sekarang ni. Kalau nak cek lah, polis sendiri cakap dengan saya, tak apa, kan? Polis sendiri cakap dengan saya. Tetapi tak dikeluarkan pada berita. Kenapa? Kerana takut orang lebih jadi tak betul. Kita kat masjid ni takkan buat tak betul, kan? Maka dalam keadaan PKP dan sebagainya, ramai orang stres. Sebab apa? Ramai orang Melayu kita tak jaga solat. Ramai orang Melayu kita tak jaga ibadah, tak pandai zikir, tak pandai baca Quran. Macam mana hatinya tak dapat kawal daripada emosi jiwanya sendiri, bisikan syaitan. Yang bunuh diri siapa? Ada orang Melayu.
Ada orang Melayu yang nak bunuh diri. Ada satu cerita Ustaz Asnul tak salah cerita saya, dia cakap di kawasan Bagi Lama. Dia bunuh dia sebelum nak bunuh diri, bunuh semua keluarga je. Mak mentua semua. Akhir sekali dia bunuh diri sendiri. Itu orang Melayu. Sebab apa? Tekanan daripada masalah dalam kehidupan. Ada orang senang dalam kehidupan, ada orang susah dalam kehidupan. Ada dalam PKP dia senang, tak ada masalah, kerja je elok. Lagi senang ni duduk rumah, gaji masuk je. Ada setengah orang yang gaji dan sebagainya cukup susah, rasa pening nak mencari duit macam mana dan sebagainya kan. Berguling-guling kat depan Jabatan Agama dan sebagainya. Banyak kes berlaku pada masa PKP. Semua ni balak yang turun, semua orang kena. Tak kira lah ustaz, tok guru, semua kena. Maka kita kena ambil inisiatif supaya kita bina balik agama tu macam mana kehendak Nabi SAW supaya terangkatnya balak, terangkatnya laknat. Perempuan yang solehah, itu yang ketiga. Semuanya semua orang tahu, tetapi sambungannya ini yang orang tak dengar, jangan dengar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, benar apa yang kamu kata. Saya pula nak cerita apa yang saya gemar di atas muka bumi. 3 perkara macam mana kamu juga menjadi syariat untuk kita. Yang pertama sekali, saya suka melihat wajah kamu ya Rasulullah. Tu paling suka di atas muka bumi, paling suka di atas muka bumi, melihat wajah Nabi SAW. Maka ulama tasawuf meletakkan, kita dengan orang yang soleh, kita dengan orang alim, tak boleh lepaskan diri kita dengan mereka bagi masa seminggu, sekurang-kurang sekali. Duduk dengan mereka, beribadah dengan mereka, dengar apa yang nasihat dari mereka, cakapan mereka, semayang malam dengan mereka dan sebagainya, supaya dapat kekuatan rohani. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tak dapat lihat wajah Nabi SAW melebihi daripada 24 jam, nak demamnya. Lebih daripada seminggu rasa nak mati. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang kedua pula kegemaran Sayyidina Abu Bakar Siddiq, iaitu dia kata paling disukai ialah menghabiskan segala masa je, harta je kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, paling disuka dibuat di atas muka bumi, mengkahwinkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi bapa mertua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 3 paling yang disuka. Sayyidina Umar ada dalam majlis. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, benar apa yang kamu kata. Wahai Abu Bakar Siddiq, benar apa yang kamu kata. Saya pun ada 3 benda yang paling saya suka di atas muka bumi. Pertama sekali, yang paling disuka itu tanggungjawab selepas 2 hari di Madinah. Bila Nabi SAW sampai di Madinah, 2 hari Sayyidina Abu Bakar Siddiq tak tidur. Jaga Nabi SAW 24 jam selama 2 hari. Kiralah 2 hari, sampai hari yang ketiga Nabi SAW panggil semua sahabat mesyuarat. Tak nak kasih Sayyidina Umar Khattab hari yang ketiga tak tidur, biar ganti, iaitu pemula ni, iaitu amanah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi ketua menjaga dalaman Madinah, menjadi polis dalaman Madinah. Maka apa kerja polis dalaman Madinah? Pertama sekali, apa yang suka kerjanya ialah amal ma'ruf, tarik orang kepada kebaikan. Apa yang disampaikan Nabi kepada dia akan sampai kepada semua masyarakat Madinah. Yang kedua, an-nahy 'anil munkar, menghalang orang daripada melakukan kemungkaran. Itu kerja polis sebenarnya. Yang ketiga, saya suka pakai pakaian lusuh kerana saya kena menyamar untuk nak mengetahui mana yang jahat, mana yang baik. Rupa-rupanya kerja SB, kerja dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. 3 benda yang paling suka, itu kerja je. Masa dia dapat 2 hari yang ketiga di Madinah masa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ketiga pula siapa? Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan kata, ya Rasulullah, benar apa yang kamu kata. Wahai Abu Bakar Siddiq, benar apa yang kamu kata. Wahai Umar Al-Khattab, benar apa yang kamu kata. Saya pun ada 3 benda yang paling saya suka di atas muka bumi. Sayyidina Uthman kata apa? Paling disuka yang pertama sekali iaitu memberi orang makan dalam keadaan lapar.
Itu yang Nabi SAW bagi pada Ramadan, banyak bagi orang makan. Datang dari siapa? Sifat Sayyidina Uthman bin Affan. Yang kedua, apa kegemaran Sayyidina Uthman bin Affan? Iaitu beli pakaian pada orang. Pergi rumah sahabat-sahabat, tiap tahun dia akan belikan baru pakaian-pakaian, kecuali Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Umar tak nak terima. Dua orang ni tak nak terima. Nabi SAW dia akan beli baru untuk Nabi tiap-tiap tahun, dan sahabat-sahabat yang lain, semua sahabat-sahabat dia akan belikan untuk baju baru setahun sekali. Dan pada orang-orang yang fakir, miskin utama lagi. Itu sifat, akhlak, kebiasaan Sayyidina Uthman bin Affan, dan dia suka dia buat tu di atas muka bumi sampai dia meninggal, sampai dia wafat. Yang ketiga, kesukaan Sayyidina Uthman bin Affan, baca Al-Quran. Sebab apa Sayyidina Bakar tak cakap dia suka baca Quran? Kenapa Nabi tak kata dia baca Quran? Sebab Sayyidina Uthman bin Affan masa datang jumpai Nabi SAW, jumpai Nabi SAW dengan 12 orang pemuda Yasrib, pemuda Madinah. Nabi tak pergi lagi Mekah. Nabi 2 tahun selepas tu baru pergi Mekah. Masa dalam 2 tahun tak pergi Mekah, Nabi SAW hantar Sayyidina Uthman mengajar orang-orang Madinah Al-Quran dengan mengajar talaqi dengan sahabat-sahabat yang di Madinah. Tadarus, amalan tadarus, amalan-amalan itu semua amalan asal dari Madinah. Siapa yang mengamalkan tu, menegakkan benda tu? Itu Sayyidina Uthman bin Affan. Kan? Amalan-amalan sahabat ni semua yang menjadi amalan adat kita, asalnya sebenarnya daripada sahabat, yang di-endorse oleh Nabi SAW menjadi syariat. Itu 3 benda yang disukai oleh Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ataupun Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia pun kata, benar wahai Nabi SAW, benar wahai Sayyidina Abu Bakar, benar wahai Sayyidina Umar Khattab, benar Sayyidina Uthman bin Affan, saya pun ada 3 benda yang paling saya suka. Sayyidina Ali, pertama sekali kegemarannya apa? Menerima tetamu. Zaman Nabi SAW, akhir sekali Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dia ada satu perbadanan kerajaan yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar. Siapa datang Madinah, dia kena letakkan satu rumah menjadi tetamu bagi Madinah selama 3 hari untuk nak tahu selidik latar belakang dia siapa. Kalau dapat latar belakang dia baik, tak ada masalah dengan orang-orang yang luar, maka dia akan dibagi urusan kerja dia nak apa kat Madinah. Dia nak kerja, dia nak belajar ke apa, dia akan diuruskan oleh Baitul Mal kerajaan Madinah. Kita sekarang ni datang ke mana-mana tempat, ada orang nak tegur kita, ada orang nak cakap, kamu tahu dari mana? Tak ada, nafsi. Itu yang agama kita hancur berkecai sekarang ni, kan? Abu Zar masuk Islam berpunca pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sebab Abu Zar cari Nabi tak jumpa. Masa tu Nabi disorokkan supaya jangan dipukul, jangan dibunuh oleh orang Mekah. Maka Sayyidina Ali yang bertembung dengan Abu Zar, tengok, kamu ni buat apa ke sini? Nampak pusing sana pusing apa? Kamu cari. Saya pun tak tahu nak pergi mana. Saya nak menjagalah ke sini. Tak apa, kamu tidur masih. Hari yang ketiga baru Sayyidina Ali kata, kamu ni sebenarnya nak apa? Nak jumpa Nabi lah, tak jumpa Muhammad lah, tak jumpa lah. Kalau macam tu saya akan bawakan kamu. Puncanya Abu Zar masuk Islam sebab Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Salah satu sebab itu yang paling dia suka, menjadi syariat untuk dalam bahagian undang-undang Islam. Itu namanya jinayah. Maknanya undang-undang pengamalan Islam. Ada tak sekarang kita amalkan? Hilang dah, tak ada lah. Tak tahu maklumat tu, tak ada kita. Asalkan benda tu undang-undang mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi meletakkan benda tu satu kewajipan kerajaan menerima tetamu 3 hari untuk nak tahu jenis apa, supaya jangan berlaku musibah kemudian hari. Kalau datang lanun, kacau kita. Datang pencuri, datang mak dadah kampung kita, baik kita sembahyang, kita semua apa, alih-alih habis pinjam duit jemaah habis. Itu berlaku mana-mana tempat yang lain. Maka sudah awal-awal lagi agama nak menjaga keselamatan orang kampung, negeri dan negara dengan cara-cara yang sudah ditetapkan oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kesukaan bagi Sayyidina Ali karamallahu wajhah, iaitu puasa dalam keadaan yang panas. Puasa dalam keadaan yang panas, itu yang paling suka dia puasa.
Kalau kat Malaysia payah nak tunggu panas sekali ni, makin meningkat panas lah. Dia punya panas ni pun meningkat sekali kat Malaysia. Pelik pula Mekah pula tu saja, kat sini pun makin panas. Kalau di Mesir, saya belajar di Mesir, belajar di Mekah, dan ada belajar di Yaman. Itu semua rezeki yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat belajar di 3 tempat tu. Kalau kita duduk di Mesir, waktu panas, kita tengok air tu macam tengok perempuan cantik. Seronok je. Sebab panas tu tadi macam kita punya tengkuk berat, kita punya tekak kita tu berair, tengok nak minum je. Sebab panas dia lain macam. Begitu juga di Madinah, begitu di Mekah, begitu juga di Yaman. Kalau Yaman panas ya Rabbi, hitam, orang hitam. Kita kalau naik motor, kalau tak pakai kacamata tutup muka kita rasa macam terbakar. Balik rumah merah muka, sebab dia punya haba panas. Kat sana tak ada helmet. Dia orang pakai kacamata, lepas tu dia tutup pakai lidak tu, tutup punya tu. Itu naik motor, supaya muka tu jangan. Mula-mula saya tak tahu. First main motor, bawa muka balik rumah merah habis, nak terbakar muka. Maka waktu macam tu paling disukai puasa oleh Sayyidina Ali karamallahu wajah. Sebab apa? Sayyidina Ali tahu diri je nafsu, dia punya amuk je kuat, maka nak tahan amuknya dengan puasa. Nombor 3, kegemaran Sayyidina Ali karamallahu wajah apa? Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, iaitu bunuh orang yang nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penggal kepala-kepala yang hina agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana lebih dahsyat, Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali? Orang semua kata Sayyidina Ali hebat, tapi Sayyidina Ali mana lebih hebat dengan hadis Nabi ni? Dalam kitab dalam hadis yang dinukilkan oleh Ibn Hajar Al-Haytami, mana lebih hebat? Sayyidina Ali. Rupa-rupanya Sayyidina Ali karamallahu wajh, orang yang kuat, ada satu kaedah dalam ilmu tasawuf. Orang yang kuat ialah orang yang kuat sabar. Orang kuat ialah orang yang bijak. Orang kuat ialah badan yang sihat. Kalau badan saja sihat, tak bijak tak jalan. Kalau badan ni kuat, bijak tak sabar pun tak jalan, tak boleh melaksanakan sesuatu. Pernah satu peristiwa berlaku di Madinah, iaitu orang Bani Quraizah melawan balik Nabi SAW tu orang Yahudi. Maka Nabi SAW balik peperangan, malaikat arah pergi serang Bani Quraizah. Bani Quraizah ni ditutup dengan dinding yang sil yang tinggi. Ada satu pintu yang besar nak dipecahkan. Maka Sayyidina Umar dulu nak pecahkan, Sayyidina Umar tak ada pecah. Datang ke Nabi Sayyidina Umar, ya Rasulullah, nak pecahkan ni berapa hari tak boleh pecah, baik kita balik. Nabi senyum, Nabi kata, wahai Ali, pecahkan pintu. Sayyidina Ali pecahkan pintu. Dapat pecahkan pintu, dapat masuk dalam tu, dapat menawan Bani Quraizah. Sebab apa? Sebab kebijaksanaan yang ada pada Sayyidina Ali. Kuat bukan hanya pada fizikal. Kuat kena ada dua lagi menunjukkan je kuat, iaitu bijak dan sabar. Orang yang paling kuat ialah sabar, bijak dan sihat. Itu yang paling kuat. Muscle banyak macam mana pun tak pandai, diperbodohkan orang tu. Menunjukkan sabar kena ada, bijak kena ada, kesihatan pun kena ada, baru dikatakan benar-benar hebat dan kuat. Itulah Sayyidina Ali karamallahu wajhah, 3 benda yang dia suka. Dalam majlis turunnya malaikat Jibril alaihissalam. Maka malaikat Jibril kata, Allah Ta'ala suka majlis ni, dan Allah Ta'ala suruh saya bagi tahu 3 hasrat saya kalau saya menjadi manusia. Yang pertama sekali, kalau saya jadi manusia, saya nak bimbing orang yang jalan salah kepada jalan yang benar, iaitu menjadi mursyid atau murabbi bagi orang. Itu pertama. Yang kedua, iaitu membantu orang fakir yang soleh. Yang nombor 3, itu membantu orang yang soleh, yang tanggungjawabnya banyak, anak dia ramai. Itu 3 benda yang disukai oleh malaikat Jibril kalau jadi manusia. Lepas malaikat Jibril kata, wahai Nabi, dan wahai Abu Bakar, Umar, Osman, Allah Ta'ala suka 3 benda daripada pandangan Allah terhadap makhluknya. Mana bila kita buat satu benda, Allah Ta'ala suka. Paling suka antara perbuatan-perbuatan 3 benda yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila kita buat 3 benda ni. Yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyukai, iaitu hamba-Nya menggunakan keupayaan diri dan hartanya pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa-siapa yang ada niat bagi masa je, bagi tenaga je,
bagi harta, bagi jiwa untuk agama, itu yang paling disukai. Dia level dia tinggi di sisi Allah SWT. View tinggi. Sekarang ni kita ada Facebook dan sebagainya, naik ramai orang like, seronok kan. Maka Allah Ta'ala pandang kita seronok, Allah Ta'ala view tinggi tu bila kita bagi masa kita, harta kita, jiwa kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala paling suka itu. Yang nombor dua apa? Yang nombor dua iaitu menangis pada waktu malam kerana dosa. Allah Ta'ala sangat suka. Menangis kerana dosa tu, keluarkan air matanya kerana Allah Ta'ala. Maka setitik air mata boleh memadamkan api neraka. Siapa-siapa yang nangis di atas muka bumi, air mata boleh memadamkan api neraka. Sebab Allah Ta'ala suka sangat orang yang misal terhadap kesalahan-kesalahan sampai keluar air mata. Jangan keraskan hati dengan tidak mengeluarkan air mata. Yang ketiga, Allah Ta'ala paling suka lihat hamba-hamba yang sabar terhadap ujian-ujian yang ditetapkan oleh aku. Itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekarang kita ada ujian tak? Ada ujian. Sabar dengan ujian. Kita sabar dengan ujian kita, Allah Ta'ala pandang kita dengan view yang tinggi, nilai yang tinggi. Paling Allah Ta'ala suka. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat manfaat, dan apa yang salah dan silap saya mohon maaf. Dan apa yang kita dengar dapat diamalkan dengan sebaik mungkin, lagi-lagi pada bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalil awwalin, ya akhiril akhirin, ya alimah fis sudur. Ya Allah, mengetahui segala rahsia-rahsia kami Allah. Apa kelas-kelas dosa besar, dosa kecil telah kami lakukan, ya Arhamar Rahimin. Apa kelas-kelas dosa besar, dosa kecil bagi ibu bapa kami, dan rahmatkanlah mereka sentiasa. Apa kelas-kelas dosa besar, dosa kecil bagi pasangan-pasangan kami. Apa kelas-kelas dosa besar, dosa kecil bagi anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami, adik-beradik kami, kawan-kawan kami, jiran-jiran kami, sekalian mukminin dan mukminat, dan sekalian muslimin dan muslimat, ya Arhamar Rahimin. Rahmatkanlah kami sentiasa, berkatkanlah kami sentiasa, angkat segala laknat, angkat segala bala, angkat segala kesusahan, kepayahan, kesakitan sudah kena pada diri kami. Pimpinlah kami pada jalan yang benar, dan selamat di dunia, bahagia di dunia, selamat pada azab kubur, selamat pada azab akhirat, dan dapat masuk syurga-Mu, ya Arhamar Rahimin. Allahumma arhamna fi Ramadan, wa barik lana fi Ramadan, wa ballighna lailatul qadr bisalam. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la